merah sama merah, tetapi perangai lain-lain ataupun cara pemikiran lain-lain. Jadi kita raikan perbezaan ini, dan perbezaan itulah sebenarnya yang menyebabkan dunia ini Allah jadikan penuh dengan perbezaan, dan perbezaan itu yang kita kena raikan, dan perbezaan itulah yang menyebabkan kita boleh hidup bersama. Bayangkan tuan-tuan, kalau semua orang tak ada beza, semua orang minat perkara yang sama. Contohnya semua orang minat mikat burung, pikat burung kan. Jadi macam mana semua orang pergi mikat burung, tak ada orang nak pergi memancing. Kalau semua orang minat contohnya kepada main bola, semua orang main bola, tak ada orang nak main badminton. Jadi itulah perumpamaan atau contoh bagaimana Allah jadikan kita ini berbangsa-bangsa, berbeza-beza, ila lita'arafu. Allah jadikan kita ni berbangsa-bangsa, berbeza-beza. Kenapa? Ila lita'arafu, untuk kita berta'aruf antara satu sama lain. Kita berbeza dari segi kaum, kita berbeza dari segi agama, kita berbeza dari segi bangsa, kita berbeza dari segi pemikiran. Tetapi jangan kita jadikan perbezaan itu sebagai cara untuk kita bermusuh-musuh. Sebab itu Allah jadikan kita ini berbangsa-bangsa, ila lita'arafu, untuk kita berta'aruf, untuk kita berkenal-kenalan. Janganlah kita kata engkau Cina, apa dah Cina, engkau Melayu, apa dah Melayu. Cina tak bagus, Melayu tak bagus. Sedangkan Allah jadikan itu adalah suatu nikmat ataupun suatu kejadian hamba Allah supaya kita berta'aruf, berkenal-kenalan, supaya kita bekerjasama, berpadu. Bukan kita jadikan perbezaan bangsa itu sebagai agenda politik kita. Ada orang berjuang politik atas kebangsaan. Dia tak kisah kalau orang tu sama bangsa, buat salah pun dia sokong. Buat salah pun dia sokong. Dia tak kisah asalkan Melayu Islam. Kadang-kadang saya nak tergelak, tuan-tuan. Jadi kita santai-santai kan, bukan formal kan. Kalau formal tak boleh lah gelak-gelak kan. Tapi kadang-kadang kita meletakkan bangsa itu sebagai asas perjuangan, sehingga kita membelakangkan hukum, sehingga kita membelakangkan akhlak Islam. Akhlak Islam ataupun prinsip Islam ialah kita tidak boleh menyokong bangsa kita kalau dia buat salah. Kita tak boleh sokong ataupun kita tak boleh sokong orang buat salah oleh kerana dia bangsa kita, kita sokong dia walaupun dia buat salah. Kan? Itu satu perkara yang bertentangan. Yang buat salah tak kira lah Cina ke, India ke, Melayu ke, Islam ke, kafir ke, tak Islam ke, kita mesti nyatakan dia bersalah. Dan kalau dia pemimpin, kita mesti jangan sokong dia, sebab dia adalah orang yang salah, buat salah. Mana mungkin seorang yang bersalah, seorang yang mencuri, seorang yang merompak, seorang yang menyeleweng, seorang yang menyalahgunakan kuasa, kita boleh sokong hanya kerana dia satu bangsa dengan kita. Itu satu perkara yang salah. Sebab itulah sebenarnya yang dikatakan asabiyah. Asabiyah itu maksudnya kita menyokong bangsa itu walaupun dia buat salah, tapi kita sokong juga. Kan? Itu satu perkara yang sangat-sangat mendukacitakan. Kadang-kadang kita meletakkan perjuangan politik kita ini atas nama bangsa. Kalau dulu PAS tak pernah meletakkan perjuangan ni atas nama bangsa, jarang sekali PAS kita berjuang Melayu Islam. Tetapi masa saya dulu PAS akan kita berjuang Islam, tak kira lah bangsa apa. Tetapi sekarang ini digagaskan Melayu Islam. Walaupun pemimpin tu merompak, mencuri ke apa semua, tak ada pun satu tak ada pun suatu amaran ke daripada parti berkenaan menyatakan bahawa kita jangan sokong pemimpin yang disabitkan kesalahan dengan rasuah, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Malah yang lebih malang, pergi mendewa-dewakan, menyanggah kehukuman mahkamah. Kata mahkamah tak betul lah, hakim tak betul lah. Itu yang kita sangat duka cita. Sepatutnya UMNO, kita sebut terus terang, UMNO sepatutnya mengambil iktibar daripada hukuman ini dengan menyatakan bahawa alhamdulillah parti kita
atau parti kita selamat daripada pemimpin yang rasuah. Parti kita selamat daripada pemimpin yang salah guna kuasa. Sepatutnya berterima kasih. Bukannya menghentam orang yang menghukum itu. Hukuman itu dibuat berdasarkan kepada bukti-bukti, berdasarkan kepada prosiding perbicaraan yang mengikut lunas-lunas undang-undang. Bukan saja-saja hukum. Sepatutnya sesebuah parti itu dia berterima kasih, bersyukur kerana terlepas daripada pemimpin yang melakukan kesalahan. Mana mungkin kita boleh menaikkan ataupun melantik pemimpin yang salah. Pemimpin yang melakukan kesalahan jenayah, kita masih lagi nak sokong. Itu suatu keadaan yang malang dan inilah di antara sebab mengapa sesebuah tamadun itu hancur. Kerana pengikutnya akur dan juga mendewa-dewakan pemimpin yang salah.